Gara-gara memiliki hologram Pharmatech palsu, ubat antiseptik atau lebih dikenali sebagai krim ubat sapu gatal disahkan tidak berdaftar. Kesalahan itu terbongkar ketika serbuan ke atas sebuah kedai ubat herba berusia 25 tahun di Kelang, Selangor. Ikuti bingkisan mengenai ubat tradisional tidak sah disediakan wartawan Arisha Khalid. Pelekat hologram Pharmatech diperkenalkan pada 1 September 2019 sebagai ciri keselamatan bagi memastikan produk farmaseutical adalah berdaftar dan tulen di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Susulan itu, bahagian penguatkuasaan farmasi KKM menjalankan serbuan ke atas sebuah kedai ubat herba sekitar Kelang, Selangor yang disyaki menjual ubat-ubatan menggunakan hologram palsu. Sepatutnya mesti dah tak ada kat market lah sebenarnya. Ni ubat ni untuk apa? Ubat ni gatal. Kedai ubat herba yang telah dibuka sejak tahun 90-an ini dikesan menjual ubat antiseptik yang memiliki hologram palsu. Sewaktu pemeriksaan, krim ubat sapu gatal yang diletakkan di rak ini yang telah dijual sejumlah RM9 didapati hologram yang dilekatkan pada pek berkenaan adalah palsu dan tindakan itu dipercayai boleh mendatangkan kesan buruk kepada pengguna jika digunakan di luar kawalan. Tambahan pula, semua produk farmaseutical perlu dihasilkan di kilang yang berlesen dengan memenuhi syarat amalan penghilangan baik atau GMP. Kita nak memastikan produk ni selamat digunakan oleh pengguna. So maknanya bila pengguna makan, dia tak ada kesan sampingan yang teruk lah. Okey, maknanya dia punya proses penghilangan dia, pembuatan dia, kilang yang ada GMP. Maksudnya bersih. Kilang pun tak banyak kan? Kilang tak banyak. Tapi sebab tu kita perlu you ambil daripada supplier yang di lesen bawah kita lah. You boleh kena tindakan undang-undang lah bawah Akta Jualan Dadah 1952 dan mungkin you boleh kena denda sehingga maksimum RM25,000. Selain tidak berdaftar di bawah KKM, kandungan sukatan bahan kimia yang dikhawatiri melebihi paras ditetapkan boleh mengundang bahaya kepada pengguna. Ramai tak orang beli ubat-ubat ni? Ada komplain ke apa-apa ke? Kalau biasalah, orang datang kita panggil dia bagus, sendiri masak. Macam itu akak-akak campur masak lah. Tentu itu orang macam Buddha, dia tak mau masak, mau pil, macam lah. Tapi pun orang cari sajalah. Ini saya taklah pergi macam recommend lah. Saya biasa recommend masak. Sebab masak akak-akak bagus. Sebelumnya ubat-ubat ada tahu ke pasal hologram ni? Hologram biasa dia datang cakap, "Lu taklah takut, saya ada invoice mah." Dia cakap saya semua ada invoice mah, bukan tak ada invoice. Bukan putih-putih tak ada invoice macam. Beli customer beli dia akan masuk ke macam mana? Biasa dia tanya kalau krim untuk gatal-gatal atau krim untuk apa ni, kita ambil lagi dia lah, recommend lah. Memang simpan sini lah. Kenapa tak letak dekat bahagian luar yang boleh nampak? Malah boleh letak habis sana. Tak cukup tempat. Tak cukup tempat lah. Ingatnya macam you sorok sebab you tahu itu tak berdaftar ke apa. Tak. Ini semua. Sebab kita krim semua letak sini. Produk antiseptik tersebut dirampas dan pemilik premis berusia 51 tahun ini serta pengilang bakal berdepan dengan tindakan mengikut undang-undang. Dalam pada itu, pihak farmasi KKM turut menggesa penjual agar menggunakan aplikasi Pharma Checker dengan mengimbas kod QR menggunakan telefon bimbit terhadap hologram yang ditampal di setiap kotak ubat-ubatan sebelum dipasarkan. Operasi yang turut disertai bahagian penguatkuasaan kebersihan persekitaran makanan itu mengesan beberapa pek ubat-ubatan tradisional serta pek makanan yang tidak dilabelkan dalam bahasa Malaysia.
Kalau pelanggan datang kedai, so you tengok kan, kita pun tak boleh tahu apa benda ni dalam bahasa Cina kan. So bila dia datang daripada China, so dia repack balik. Cuma isu dia bawah peraturan 10A dia tak apply kat sini. So kena ada nama sebenar makanan ni lah. Ini sebenarnya apa? Gula? Gula. Tapi kita tak tahu kan. Betul, kita so means kena ada nama sebutan sebenar makanan dalam bahasa Malaysia. We all Malaysian boleh masuk kan. Bila we all Malaysian ni kita banyak orang Melayu, orang India. So bila bahasa ni at least bahasa Melayu lah. Kalau makanan import kena ada at least bahasa English. So bila tak ada kan bahasa Cina orang tak tahu. Tindakan pemilik premis yang gagal mengikut garis panduan pelabelan makanan itu akan dikenakan tindakan di bawah Peraturan-Peraturan Makanan 1985. Since you buat repackaging, you kena buat relabeling balik lah. So kita akan keluarkan satu notis di bawah peraturan 10A dan kita minta you turunkan semua produk makanan yang tiada bahasa Malaysia yang you pamerkan tu. And then I nak minta you as soon as possible you buat relabeling balik. Berat, ramuan, expired date, nama sebutan sebenar dengan ingredient. Mengulas lanjut, 2 notis kesalahan dengan jumlah kompaun yang ditawarkan sebanyak RM10,000 telah dikeluarkan menerusi operasi serbuan yang dijalankan pada jam 11 pagi itu. Operasi ini akan terus dipergiatkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia bagi menjamin keselamatan serta kesihatan para pengguna. Laporan Arisha Kalim 999.